Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung sikit majlis ta'lim kita. Malam ni kita pilih satu hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita pilih hadis ni, kita jadikan sebagai tazkirah Ramadan kita. Salah satu daripada perkara yang ada dalam Ramadan adalah Ramadan ini dikatakan sebagai bulan mustajab doa. Bulan yang mustajab doa. Dikatakan bulan ini syahrun da'watun mustajabah. Bulan kalau kita berdoa kena dengan cara dia, Allah Ta'ala akan terima doa kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi bersabda, sabda Rasulullah, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nabi kata sesungguhnya Allah sangat baik. Allah Ta'ala ni dia sangat baik. La yaqbalu illa tayyibah. Sekali-kali Allah tidak menerima melainkan yang baik-baik sahaja. Nabi kata Allah Ta'ala itu di antara sifat dia tayyibun, dia sangat baik. Kerana Allah sangat baik, la yaqbalu, Allah pun tak mau terima melainkan yang baik-baik sahaja. Daripada niat sampailah amal perbuatan yang boleh orang nampak. Daripada niat orang tak nampak sampai amal buat orang nampak, semuanya kena baik. Semuanya kena baik. Hadis yang kita baca riwayat daripada Umar Al-Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tu nak cerita kata pentingnya niat dan manusia akan dapat habuan berdasarkan niat dia, panggu dia, ganjaran dia, baik ke, masuk syurga ke, masuk neraka ke, berdasarkan niat dia. Bahkan ada hadis daripada Imam Bukhari, Nabi kata apa? Manusia pada hari akhirat akan dipanggil di hadapan Allah berdasarkan niat yang paling akhir dia mati. Sebelum dia mati itu niat dia apa? Yang last sekali. Maka Allah akan panggil dia esok berdasarkan niat yang last tu. Maka Nabi kata Allah Ta'ala itu sangat baik. Allah tak terima melainkan yang baik-baik saja. Daripada niat sampai amal orang boleh nampak, semuanya kena baik. Ibnu Rajab Hambali dia kata yang dimaksudkan dengan niat yang baik itu ialah niat yang sama dengan kemahuan syarak. An-niyatu muwafaqan li syari'ati. Niat kena sama dengan hukum syarak. Itu niat yang baik. Kalau satu orang niat benda yang syarak tak bagi, yang dia niat tak sama dengan syarak, lebih teruk yang dia niat mendapat tentangan daripada syarak, maka itu dikatakan dia bagi niat yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling jahat kepada Allah Ta'ala. Maka apa kena mengenai hadis ni dengan puasa? Di antaranya puasa tu dia ada niat. Ada dua jenis niat. Satu, kita niat kita nak puasa lah.
Lepas sembahyang, nawaitu saumardin. Itu kalau tak baca susah sikit lah kan. Kena baca lah yang tu. Yang tu satu niat. Pasal Nabi ada sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Niat yang dikatakan niat puasa tu, dia mesti masuk fajar. Dia mesti masuk, mesti ghuruk fajar, mesti jatuh fajar. Niat mesti belah malam. Niat apa? Niat nak puasa. Kita tahu dah, memang kita ada niat. Pasal apa? Pasal tahu dah puasa tu 30 hari. Kita belajar daripada abang kata malam pertama boleh pakai niat Imam Malik. Saja aku puasa sebulan daripada bulan Ramadan pada tahun ini, taklid aku pada Imam Malik kerana Allah. Kalau ada satu malam terlupa niat, jadi niat ni boleh cover. Boleh lah, bukan tak boleh, tapi orang kata awak duk pergi pakai jalan panjang. Jalan pendek duk ada. Jalan pintas duk ada. Nak pakai jalan panjang bayar tol. Kan? Itu yang sahabat abang tadi tu. Sami kata apa? Tol kena bayar tol. Kan? Highway baik tu pakai jalan lama. Jadi memang selesai masalah. Memang selesai masalah. Cara kepala otak dia selesai masalah. Kita ni lepas kita makan, kita iftar tadi, iftar. Bacaan dia iftar. Bukan iftar. Dia baca dengan to. Iftar. Iftar maksud dia buka puasa. Hak kita buka puasa tadi nama dia iftar jama'i. Buka puasa cara ramai-ramai ni, cara jamaah. Cara jamaah. Jadi memang dah dalam kepala dah. Besok nak puasa. Jadi masuklah niat tu. Itu niat yang pertama. Kita ada lagi satu niat. Niat yang kedua. Apa dia? Kita kata maqasid. Maqasidul ibadah ataupun maqasidus saum. Niat yang kedua, daripada 30 hari Ramadan ni kita mau apa? Apa yang kita niat? Di ujung tu Quran kata la'allakum tattaqun, supaya hampa jadi orang yang ada takwa. Tadi niat puasa, yang ni bukan niat nak puasa esok hari. Niat daripada 30 Ramadan kita puasa ni dengan tak makan, tak minum, jaga batal puasa, macam tu macam ni semua. Apa yang kita harap? Yang tu satu jenis niat. Pasal dalam hadis Bukhari Nabi kata man shama Ramadan imanan wahtisaban. Wahtisaban, dia ada niat mengharapkan Allah. Dia ihtisab dengan Tuhan. Apa dia? Kalau Tuhan janji mulut orang yang berpuasa tu wangi, dia ingat dalam hati dia, ya Allah biarlah yang wangi tu mulut aku. Dia ada ihtisab. Allah janji orang yang puasa ada dua seronok. Seronok buka puasa dan seronok balik bertemu Allah. Dia ada ihtisab. Dia kata, ya Allah, dua-dua seronok Tuhan bagilah, aku salah satu hamba yang dapat. Maksudnya dia harap. Harapan dia tu tinggi. Apanya Allah janji, fadilat-fadilat yang sahih berdasarkan ibadatnya Allah Ta'ala suruh buat. Yang tu nama dia niat. Allah kata la'allakum tattaqun. Ya Allah, aku mau puasa aku ni menjadikan aku orang-orang yang bertakwa. Kita ada niat macam tu. Maka dua-dua niat ni kita kena niat bagi baik-baik. Kita puasa esok hari kerana Allah. Kita nak daripada puasa tu kita jadi hamba Allah. Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat baik. Dan lagi satu, bila kata Tuhan ni sangat baik, dia pelik. Dia pelik. Kalau orang yang tanya kita tu, yang duduk tidur atas katil hospital tu tanda Tuhan baik tu. Yang budak-budak keluar main beranak, lubang pungkong tak ada, nak kena pergi belah pula perut. Macam mana yang kata Tuhan tu baik tu? Kalau Tuhan tu baik, ni semua ni macam mana nak selesai ni? Kita kata wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala itu maha baik. Dan baik Tuhan tak sama dengan baik makhluk. Dia mesti ada wajah yang tak sama. Dan Allah tak terima malaikat yang baik-baik. Allah sangat baik. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala kata apa? Bagi tahu pada hamba-hamba aku,
aku sikit, misqalu dzarrah, la yazlamu misqalu dzarrah. Aku tak buat zalim kepada hamba aku walaupun seberat zarah. La yazlamu, aku tak buat zalim, misqalu dzarrah, walaupun sebesar zarah. Aku tak buat zalim. Macam mana kita nak faham? Kita kena faham macam Tuhan punya mau. Allah Ta'ala tak buat zalim. Hadis ni dia kena jadi kita punya akidah. Allah Ta'ala itu baik dan dia tak terima melainkan benda yang baik-baik. Jadi daripada niat sampailah kita buat kerja yang zahir, nampak dengan tubuh badan, benda tu semua kena berjalan secara baik. Secara baik. Hatta kita sedekah, hatta kita bagi salam, kita kena yakin salam kita bagi tu yang baik. Orang bagi Assalamualaikum, kita kata salam. Orang tanya, ayah kata apa? Kata salam. Kita kata mujuk aku nak jawab. Aku buat tak jawab, baru hang tahu. Bermakna kita dah tahu yang kita buat tu bukan yang terbaik. Maka jangan harap apa-apa pahala di sisi Allah. Sebab Tuhan tak akan terima apa-apa. Tuhan tak akan terima apa-apa. Hatta kita bagi salam, Assalamualaikum, kita mesti mau ingat dalam hati, aku bagi yang baik. Kita bagi sedekah, kita mau ingat dalam hati, aku bagi yang baik. Pasal apa? Pasal kita tak berhubung dengan kawannya sedekah. Kita berhubung dengan Allah yang nak bagi ganjaran terhadap sedekah yang kita bagi. Dan dia letak syarat. Bukan sahaja ikhlas, bukan sahaja ikut Nabi Muhammad, tapi mesti yang baik kita bagi. Kita mesti bagi yang baik. Kita baca Quran baik, kita sedekah baik, kita semayang baik. Kita mesti mau ingat dalam kepala kita, ya Allah, ni aku buat yang paling baik. Kalau tengah kita duduk semayang, kita sendiri kata kat diri kita, malaslah sikit hari ni. Bermakna berhenti tang situ. Pasal apa? Pasal la yaqbalu. La tu dibaca dengan lam alif. La yaqbalu, sekali-kali yaqbalu. Allah tak akan terima. Yaqbalu itu orang panggil fi'il mudhari'. Yaqbalu, sekali-kali, sentiasa Tuhan tak akan terima. Dia tak akan ubah dah dia punya format ni, dia tak akan ubah dah. Illa, dalam bahasa Arab dia kata istisna, kecuali nak bagi dia terima, tayyibah, hang kena ubah pattern tak baik jadi baik, baru dia terima. Dia nak ubah format dia tak ubah. Subhanallah. Ini ada kena mengena dengan puasa yang kita duk buat lah ni. Dan ada kena mengena dengan puasa yang kita duk buat. Sufyan Sauri, Imam Ibn Katsir cerita dalam tafsir dia, Sufyan Sauri ni ulama salaf, dia miskin. Jadi orang kata kat dia, Sufyan, macam kita lah, tak raplah ke jadi orang susah ni, apa tak ada. Dia kata, pasal apa aku nak susah? Aku tak miskin, dia kata. Kalau hang nampak aku tak ada duit, tapi hang jangan takut, Tuhan aku kaya. Jadi aku mau apa, aku minta kat dia bagi, aku kaya. Pasal apa aku nak bimbang dengan miskin? Tuhan aku, Allah Ta'ala itu dia kata, Allah kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Manusia, kamu fakir. Apa makna fakir? Bahasa Arab bila kata fakir, orangnya zul hajah, sentiasa keperluan dia nak dipenuhi. Dia ada hajat, dah bagi dah, dia ada hajat lagi, dia ada hajat lagi. Macam kita ada hajat, buka mata aja mesti mau ada hajat, bangkit tidur mesti mau ada hajat. Kalau Tuhan kata kat kita, hang kemarin bukan dah kencing ke? 24 jam hang kencing kemarin, dekat berapa tan dah ni? Hari ni tak usah kencing lah. Oh, jahanam kita. Jahanam. Memang kemarin kita kencing, memang kemarin kita pergi jamban. Tapi hajat kita tu mesti dipenuhi lagi. Tuhan kata, hang kemarin bukan dah tidur ke? Hari ni tak usah tidur. Jahanam kita. Lepas itu kita dipanggil fakir, fuqara. Benda yang sama. Tuhan kalau stop satu hari, kita rosak. Allah kata, wallahu ghaniyun hamid. Yang kaya terpuji.
Allah seorang. Hak kaya yang kalang kabut banyak. Hak kaya sombong banyak, kaya lupa diri banyak. Kaya yang terpuji Allah Ta'ala seorang. Wallahu, dan Allah Ta'ala itu ghaniyun, dia sangat kaya. Hamidun, dia sangat-sangat terpuji dengan kekayaan dia itu. Dia bagi rezeki sejak Nabi Adam sampai lah 2013. Dia duduk kaya atas situ. Sotong makan, belanak makan, ikan bilis makan, jos makan, ikan pauh makan, kita makan. Rezeki alam ni tak habis. Ubi kayu ni duk naik lagu tu lah. Ubi kayu ni duk naik lagu tu lah. Kok lah ubi kayu kata letih lah duk naik ke hamba. Tak ada. Ubi kayu tanam naik macam cucur rokok. Cucur menyala. Macam tu lah. Yang kata kayanya Tuhan ni, oh dahsyat. Makhluk dalam laut, makhluk atas darat, makhluk dalam bumi, makhluk di udara, makhluk yang kita tahu, makhluk yang kita tak tahu. Subhanallah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kata, dia tak ubah format dia. Dia sangat baik. Dia cukup baik. La yaqbalu illa tayyibah. Dia tak mau terima melainkan yang baik-baik saja. Jadi ada kena mengena dengan doa kita dalam bulan puasa, ada kena mengena dengan semayang puasa kita dalam bulan puasa, semua ni ada kena mengena. Kita tak boleh buat ibadat dengan kepala kita ingat kita boleh buat lagi baik, tapi kita tak buat. Kita dah habis dah semua baca Quran semua, sembang-sembang, kita kata aku kalau nak bagi dapat hari ni, kalau aku nak baca 3 juz pun boleh. Hari ni memang masa lapang, memang tak sibuknya, saya jarang bagi dapat sejuz dah. Dia sendiri tahu dia buat apa. Pasal itu Tuhan kata dia tak buat zalim. Hang sendiri tahu apa yang hang buat. Tapi dia tak rasa benda tu salah, tapi dia dah cakap, dia dah bagi tahu kat diri dia, dia buat benda yang kurang baik daripada yang dia mampu buat. Dia mampu buat baik. Tapi dia saja. Kita bukan hari-hari kita punya tu dia sama atau tak? Dia tak sama. Kita punya rajah tu dia tak sama. Tetapi setiap hari kita buat mesti yang paling baik. Mesti yang paling baik. Zaman Nabi ada orang dia koyak buah kurma kan? Koyak buah kurma bagi sebelah. Yang tu yang paling baik dia boleh bagi. Kita bukan kata buah kurma sebab Yusuf Tayyub tu dia macam kita melepas Yusuf Tayyub. Ambil Yusuf Tayyub pergi borong separuh kedai dah, ambil pergi. Maknanya banding dengan sahabat. Ada kurma yang panjang-panjang kan. Panjang dia gemuk. Satu dalam perang Badar, koyak 4 orang boleh makan. Dia bagi 4. Kalau hak kecil ni tak boleh koyak dah. Koyak yang kita tak dapat apa. Dia hak kurma yang panjang tu. Saya tak tahu dia panggil kurma apa panjang tu. Yang tu koyak. Masa dia masak di pokok tu dia besar gabai. Bila dia turun dia kecut. Dalam dia kecut pun nampak saiz dia besar lagi. Boleh koyak makan. Nabi kata apa? Sedekahlah dengan sebelah buah tamar. Nescaya kamu selamat daripada neraka Allah. Dengar tu, sahabat tak buka puasa dengan sebiji buah tamar. Melainkan sebiji itu, dia akan cari member nak bagi. Dia pun ada juga, tapi dah dengar ni. Yang tu aja dia ada, koyak, bagi sebelah. Satu, sedekah. Yang kedua, dia bagi yang baik. Yang ketiga, nak cari fadilat. Apa dia? Dia dengan neraka tu ada dinding. Ada jidar, ada dinding. Subhanallah. Lepas Nabi cerita dah benda ni semua, Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan Allah Ta'ala tidak menerima melainkan yang baik. Nabi kata wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia perintah para nabi dia, perintah nabi kena buat baik sama dengan perintah orang beriman lain kena buat baik. Bukan kata nabi dia bagi istimewa sikit, hang buat cincai-cincai pun tak apa. Tak. Innallaha
amaral mu'minin, Allah Ta'ala perintah satu perintah pada orang beriman, bima amara bihil mursalin, sama format, sama perintah tu sama dengan dia perintah nabi-nabi dia, rasul-rasul dia, suruh buat baik. Nabi kata sebagai contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, Nabi kata, Allah kata, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Nabi kata, Allah berfirman, wahai rasul, kulu minat tayyibat, hampa semua makanlah benda baik-baik, wa'malu salihah, dan bila beramal, beramallah amal yang baik-baik. Itu ayat Allah suruh Nabi dia buat baik. Sebagai contoh buat baik apa dia? Makan yang baik. Sebagai contoh buat baik apa dia? Beramal yang baik. Pasal apa? Hatta makan pun Tuhan tak catat pahala kalau kita makan benda tak baik. Ini yang duk garudai ni pasal ini ya. Dia pun cerita lah, dia kata ada dalam satu hadis palsu, dia kata. Dia abang saya hadis tu palsu. Hadis ni sendiri buat, dia kata. Ada satu kampung tu, dia kata, ustaz-ustaz nyenduk kampung tu semua umur tak panjang. Semua umur tak panjang. Habis tinggi masuk 40, pergi dah. Masuk 41, pergi dah. Tak ada yang pergi 43, 44, tak ada. 46 memang tak pergi terus. Tak boleh pergi. Umur ustaz-ustaz dalam kampung tu kira tak boleh panjang punya. Jadi ada gamaknya, ada satu pendakwah sudah masuk kampung tu untuk pergi buat survey lah kot. Siapa umur ustaz-ustaz ni pendek-pendek? Maka dia pun masuk dalam bulan puasa. Dia pun kata kalau hang nak buat survey, pergi bulan puasa. Dia pun pergi. Rupanya orang kampung tu, dia bila kata ustaz, dia tak makan tak apa, dia puasa 2 hari tak apa, ustaz kena makan. Lagu tu orang kampung tu kira nak kata apa, dia ra'i tu, dia ra'i. Jadi ustaz seorang, orang kampung duduk dah tengah 2000. Jadi setiap individu tu semua benda makan di rumah dia nak bagi ustaz rasa. Rumah pertama main bawa kurma sikit lah. Kalau dia buat buah Melaka, Allah, dia buat pun 4 ketui, 4 goli tu. Tapi 4 goli kena kali dengan 1,500. Duk ada ramai. Tu dia kata ni hadis palsu. Dia kata saja reka nak bagi tahu pasal apa ustaz ni cepat kena penyakit, mati pun awal. Pasal hadis ni lah dia kata. Jadi bila ustaz buka puasa, dia tu buat main 3 ketui buah Melaka, 3 ketui. Bismillah, ustaz pun jamah satu, sedap jamah satu. Dia tu pula buat main cok badak. Semua buat main 3-3. Pasal dia ingat buka puasa ni kena makan sikit-sikit. Depa makan buah cok badak seketui, ustaz pun makan seketui, sedap. Sekali main dia tu pula main buat karipap ubi. Ustaz makan, ustaz tak boleh mangkit lagi. Depan tu dah kamat dah. Pasal apa ustaz kena rasa 1,500 orang punya, cukup 3 hari tak sempat raya meninggal ustaz tu. Subhanallah, dia jadi lagu tu. Allah tak terima kita buat apa pun, Tuhan tak terima, tapi dia tak boleh. Macam kita cakap tajuk semalam yang kata hawa nafsu tu apa dia? Kecenderungan hati. Kita tak makan. Dia pula cerita kata semalam dia mangkit sok awal, uli ubi, rebus ubi, ambil betul tok ju duk tenyeh ubi, susah payah bangkit awal, tersengguk. Nak bagi ustaz rasa, ustaz sentuh pun dah. Kan? Jadi ustaz ni pun tak apa, makan biskit. Baru 3 rumah. Duduk beratuk queue panjang. Ustaz gamak depa masak, ustaz makan, saya masak, ustaz tak makan. Allah. Lagi satu panjang. Lagi satu. Jadi dia kata dia punya dia buat sebir pasal apa dalam kampung tu orang kata senang. Hang kalau pergi kampung tu hang nak cari ustaz senang. Kalau perut dia borai, ustaz. Orang lain semua perut tak borai. Ustaz seorang je dapat PJK. Dia seorang je. Pasal apa? Pasal duduk kena layan mereka ni. Kesian. Ni kita baca hadis malam ni. Nabi kata, Allah Ta'ala firman kepada Nabi, makan baik-baik.
Di Kota Baru baru ni satu soalan. Pasal apa rokok tak boleh hisap? Satu soalan. Saya kata pasal dia benda tak baik. Nanti sah. Satu orang kena kecil manis. Dia boleh makan gula tak? Tak boleh kan? Pasal apa dia tak boleh makan gula? Pasal kalau dia makan gula ketika tu, gula bagi mudarat ke dia. Pasal apa satu orang tak boleh isap okok? Pasal bila dia isap okok, okok bagi mudarat ke dia. Pasal tu lah. Saya nampak dah. Perangkat tikus duduk main dah, saya nampak dah. Saya tak kata apa. Saya buat perangai orang Tanjung, buat kerah ketegak lagu tu. Hok dah, tak mau kata apa. Ni otak duduk jalan. Nak pelepas lagu mana, perangkat tikus duduk main dah ni. Jadi, kalau kita isap okok tu bagi mudarat, maka kita kena kempen satu Malaysia, siapa pun yang kena kecil manis tak boleh makan gula, haram. Pasal dia bagi mudarat. Yang kena darah tinggi, garam tak boleh sentuh. Yang kena penyakit 3 beradik ni, penyakit 3 Abdul ni duduk main ni, lemah jantung apa ni semua ni, minyak pun tak boleh. Oh, saya kata orang Kelantan ni otak bagus. Otak bagus bagi jahanam orang. Dia kata, kalau bukan ini sebab dia, sebab apa? Sebab apa rokok tak boleh hisap? Banyak lagi benda-benda boleh bagi mudarat kita. Banyak lagi. Bahkan kalau ikut kesihatan, dia kata matahari hilang aja tak boleh makan dah. Ni ustaz duk main ni duk kena toyam. Ni semua ni kan. Apa dia pajak saya makan apa colek-colek. First time saya makan teh itik. Oh tu dia teh itik. Saya duk ingat teh itik ni apa rupanya teh itik tu comel-comel. Sedap teh itik ni sedap. Dia manis. Tapi boleh kena seketul je lah. Kena lagi 2 ketul kecil manis pula saya lagi kan. Tapi dia sedap. Dia pajak colek-colek, dia panggil colek-colek. Kita punya bahasa ni cuk udang lah. Cuk udang, macam pasmol sikit tu potong, fishball masuk, potong, colek-colek. Dia kan. Kita panggil eci lah kan. Kan pi. Jadi kalau ikut sains, ikut doktor kesihatan, matahari hilang tak boleh makan dah. Ni kita duk makan ni macam mana? Saya kata tak, bukan pasal tu. Kalau nak buat perbandingan, saya kata gula dengan rokok tak sama. Gula tu dari tebu tu Tuhan buat. Rokok ni daripada apa? Tak ada, saya kata beza. Dan tebu tu bukan sifat dia mudarat. Dia wujud tu, wujud nak bagi manfaat. Ada ayat Quran, saya kata Allah berfirman, Allah buat pokok yang hijau ni sebagai rezeki kepada hangpa semua. Bukan kita ni tak beranak, cuy, kata kotak rokok 6 batang duduk sebelah. Yang tu baru kata tabi'i. Tak, jangan buat contoh. Saya kata paling senang sekali, Nabi tak isap rokok, tak usah hisap. Nabi tak hisap kan? Ni nak mengaji sunnah kan? Nabi tak hisap, tak usah hisap. Terus saya tanyalah dalam tu ada apa ke? Terus saya tanya, dah Nabi tak suka kalau Nabi pesan kat kita makan bawang mentah ni, lepas tu dia peluh. Bila dia peluh ketiak kita basah, dia keluar bau yang cengih. Makan bawang putih mentah, dia cengih. Tapi orang Arab dia suka makan bawang. Dia kata bila kita makan bawang, kita tak kena ngecim manis. Kita makan bawang putih, kita lambat sakit, lambat demam. Pasal tu benda ni jeruk kat dia cukup banyak. Dia makan. Nabi kata kalau sampai badan bau, tak usah pergi sembahyang jemaah. Nabi kata tak usah pergi, pasal nanti kacau orang. Zaman Nabi tak ada buah durian, zaman kita ada buah durian. Kita makan buah durian, kita tonyoh lah sampai tercabut gigi macam mana pun, dia belahak, dia keluar bau hola juga. Kata D16, D24 tu dia keluar. Orang sebelah bau kena laksa pula, laksa belut. Kena laksa belut, oh sedap. Belahak asal lagi, dia keluar dengan belut-belut semua, dia keluar habis. Jadi benda macam ni, Nabi kata kalau nak sembahyang jemaah, jangan bawa mai. Pasal apa? Tengah duk baca Fatihah, dia automatik pergi kat hidung orang. Yang belahak tu tak bau, kawan sebelah nak jadi mangsa.
Siapa belah macam orang kentut? Dia tak bau, dia satu macamnya duk sambung Dia ni dah cukup hidung kan. Dia ni dah cukup hidung. Apa ni atomic bomb dah mai. Memang macam tu kaedah dia. Duk boleh rokok puih hampir kumuk mulut, hang baca Fatihah. Duk baca Fatihah tu kita tinggal mata putih aja. Duk ingat siapa lah nak talqin mai kat telinga aku, duk naik mata putih dah. Pasal apa benda tu Nabi kata tak sah lah. Kita duk kata ada tu ada ni, orang lah dia pandai sains dia habaq tu ada, dia habaq ni ada, tu salah. Benda Nabi tak buat, kita terus buat. Tapi ayat kita baca tadi ni apa dia? Nabi kata Allah suruh kita buat baik, macam mana kita kena buat baik, macam itulah Nabi kena buat baik. Maka Nabi baca satu ayat daripada 51 surah Al-Mu'minun. Dalam ayat itu Allah bagi dua contoh benda buat baik. Apa dia? Satu makan, yang kedua beramal, amal yang baik-baik. Lepas tu Nabi baca lagi satu ayat 172 suratul Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ayat nombor 2 ni pula kata, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik daripada apa yang kami rezekikan. Allah suruh Nabi buat baik, Allah suruh orang beriman buat baik. Jadi Allah ni dia tak buat zalim kat siapa-siapa. Dia baik, dia letak syarat untuk terima amal baik, maka dia mengarahkan kita daripada niat sampai makan, sampai kepada beramal. Dia kata semua ni hampa kena perhati, baik ke tak baik. Dah habis Nabi cerita dekat tu, Nabi bawa satu cerita. Nabi kata hampa dengar baik-baik, aku nak cerita. Ada satu orang Nabi kata, dia tak jaga semua ni. Dia pakai tak baik, dia minum tak baik, dia bagi kenyang perut dia cara tak baik. Last sekali, apa jadi dengan dia? Nabi kata, summa zakara rajula yutilu safara. Kemudian kata Abu Hurairah, Nabi menceritakan kepada kami tentang rajul, tentang satu laki-laki yutilu safara. Dia berkelana ni lama dia berkelana. Ash'atha aghbar, rambut sampai jadi kusut masai, baju putih ni sampai dah jadi berdebu, misai-misai ni semua dah keluar, jambang-jambang ni semua dah keluar, berdebu dah habis dah, berdebu dah. Yamuddu yadaihi ila samai, dalam suasana kusut masai lagu tu dia pun tadah tangan naik ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia kata, wahai penciptaku, wahai penciptaku. Maksud dia apa? Dia minta tolong ke Allah. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Nabi cerita laki-laki ni dia tulu safar, apa kita kata, lama dia bermusafir, jauh dia berkelana, sampai dia jadi susah, bekai dia semua dah habis dah, kusut masai semua dah jadi. Masa tu dia tak ada tangan. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tolong aku. Nabi kata, wa mat'amuhu haram. Dia makan benda yang tak baik, tapi dia tak ada tangan. Dia makan benda tak baik. Wa mashrabuhu haram. Dia minum benda tak baik. Wa malbasuhu haram. Dia pakai daripada usaha beli duit baju seluar daripada duit tak baik. Wa ghuziya bil haram. Ni uncang perut dia yang sebelum dia lapar ni, dia kenyang. Uncang perut tu semua sisa baki daripada benda tak baik. Fa anna yustajabu lizalik. Nabi kata macam tu dia tak ada tangan, sedangkan dia tahu Tuhan tak terima malaikat yang baik, dia bagi lunyai tak baik ke Tuhan. Nabi kata agak-agak apa Tuhan tengok ke dia? Subhanallah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi buat contoh kawan ni. Contoh bila Tuhan kata Tuhan baik, Tuhan terima hanya yang baik, dia tak peduli. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, habis kat dia lah. Dia pun jalan hidup dia, jalan betul-betul punya jalan. Tiba-tiba dia terkandas. Kena sakit ke, kena tipu ke, jatuh ke, miskin ke, saham jatuh ke, berdebum kata merudum terus ke, dia jadi papa kedana. Dalam papa kedana tu, ni beras masih ada dalam rumah, tapi beras tu baki daripada
nafkah yang tak betul. Tak betul. Saya masa di Johor itu sembang dengan satu kawan. Dia cerita kawan dia cerita ke dia pengalaman makan rasuah. Dia kata, ni dia cerita kat saya, kawan dia cerita ke dia. Jadi nampak cara cerita pun tak apa betul kan. Dia cerita, kawan dia cerita kat dia pengalaman kawan dia sendiri makan rasuah. Dia kata makan rasuah ni bukan pasal tak ada duit, kawan dia kata, tapi dia kena macam satu penyakit. Macam kita kan mengantuk, bila mengantuk dia nak menguap. Bila mengantuk tengah makan boleh menguap, tengah semayang boleh menguap, tengah macam ni tazkirah menguap, tengah bawa motor dia boleh menguap, sedang-sedang duduk tewat dia boleh menguap, dia blackout terus. Dia jadi macam tu. Gaji ada, semua ada, tapi dia jadi duduk tak senang. Dia nak telefon juga satu orang, nak cari pasal bagi ada pasal. Bila dia dapat duit itu jatuh atas tangan dia, tak banyak, dia kata tak banyak. Kadang-kadang bukan banyak pun, dalam 500, 300 setengah, bukan banyak. Tapi gatai tengah tangan ni hilang. Dia dapat letak tu, hilang. Dia jadi begitu, dia kata. Tapi dia kata, kawan dia cerita kat dia, hari Tuhan bagi hidayah adalah hari paling susah dalam hidup dia. Pasal apa? Tengok meja, tengok kereta, tengok baju anak pakai tu, jam anak pakai, sporting kereta, dia main dalam kepala ni, tak boleh duduk, rasa panas. Pasal apa? Semua tu belen-belen daripada duit rasuah. Bayang satu orang Nabi duk cerita satu orang ni, dia tak peduli. Dia keluar berkelana, dia tahu kata Allah baik, dia tahu kata Allah terima hanya yang baik-baik, dia buat tak tahu, dia langgar. Tiba-tiba dia susah. Bila dia susah, baju dia pakai tu, baju ni basuh dalam mesin basuh tu beli dengan duit rasuah, duit haram. Tiba-tiba dia susah, dia tadah tangan. Masa dia tadah tangan, ayat liok ni semua daripada minuman yang tak baik jadi ayat liok. Makanan duduk dalam perut tak baik, uncang perut daripada benda tak baik. Nabi kata, hampa fikir sendiri, Tuhan nak terima ke doa dia? Oh, subhanallah. Kadang-kadang bila satu orang macam tu, dia baca doa, Tuhan bagi. Tapi Tuhan boleh suka ke kat dia? Tuhan tak suka. Tuhan bagi dia nak duit, dia kata, ya Allah bagi aku sihat. Tuhan bagi dia sihat, tapi Tuhan tak suka. Pasal apa Tuhan tak suka? Doa dia tak naik sebagai ibadat. Kan Nabi membaca ayat, ud'uni astajib lakum. Lepas Nabi baca ayat itu, Nabi kata, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka bila dia baca doa, Tuhan bagi. Tuhan tak catat apa-apa pahala dekat dia. Pahala ibadat, Tuhan tak catat. Macam kita ni, kita duduk tadah tangan, kita minta kepada Allah, tak, Tuhan lambat. Lambat tu penuh dengan berkat, penuh dengan pahala. Dan kadang-kadang lambat tu Tuhan bagi dua. Satu, dia bagi lambat, dia bagi pahala, dia bagi berkat. Dia bagi satu benda kita tak minta, tapi lebih penting daripada apa kita minta. Dan yang kedua, lepas itu dia akan bagi seketui yang kita minta. Yang satu puak lagi ni, yang terlibat dengan benda haram ni semua, Tuhan bagi apa yang dia minta saja. Macam orang kata, meluat dia dengar suara kawan ni, bagi dia diam. Tapi Tuhan tak ampun dosa dia, Tuhan tak catat rintihan dia sebagai pahala, Tuhan tak kira ibadat, Tuhan tak ampun dosa dia, Tuhan tak bagi apa yang lebih penting, Tuhan bagi takat kadar dia minta. Dia kata alhamdulillah, lepas tu dia sambung lagi kerja tak baik dia. Muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi daripada hadis ni kita ada belajar satu benda.
Apa dia? Doa kita, ibadat kita, satu, kita kena buat yang baik, yang terbaik. Yang kedua, benda-benda kita buat ni semua, kita jangan campur dengan benda-benda yang tak elok. Kalau kita campur dengan benda-benda yang tak elok, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak mau terima apa daripada kita. Dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata la yazalu yustajabu li'abdi ma lam yada' bil ismi aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Nabi kata Allah akan selalu terima doa hamba dia selagi mana hamba dia tak buat 3 perkara. Allah akan terima semua doa kita. Doa kita dia terima. Doa ni ada 2 jenis kan. Satu, kita minta Tuhan bagi seketui. Kita minta umur panjang, dia bagi seketui. Minta rezeki banyak, dia bagi seketui. Minta sihat, dia bagi seketui. Minta apa nampaklah zahir, satu jenis. Kebanyakan dia berhubung dengan orang fasik, orang kafir macam tu. Lagi satu, doa mukmin. Tuhan bagi seketui apa yang dia mau. Tuhan bagi lagi satu apa yang lebih penting tapi dia tak ada minta. Lagi satu, Allah catat rintihan dia itu sebagai ibadat. Yang ketiga, Allah bagi pahala. Setiap kali dia minta tu ada pahala. Dia sabang ada pahala. Berkat rahmat Tuhan lunggu atas dia. Di samping dia dapat secara zahir apa dia minta. Nabi kata Allah Ta'ala sentiasa akan terima doa hamba dia malam yada' bil ismi, selagi mana hamba itu tidak minta benda yang ada dosa. Allah nak bagi. Kadang-kadang kita minta benda berdosa, Tuhan bagi. Tapi macam dia bagi ke orang kafir tadi, dia bagi tu dia catat dosa. Macam bomo kan. Bomo pun bila dia nak buat apa lebih ke orang, hantar santau ke orang, dia pun pekir mati dia, minta jadi. Dia pun minta jadi. Dia minta ke siapa tu? Minta kat Tuhan lah. Tuhan bagi tak? Tuhan bagi. Orang yang kena santau ni muntah keluar kaca, keluar pisau pelit, keluar garpu. Tapi saya duk tengok rokok tak keluar. Rupanya santau pun kalah dengan rokok. Dia boleh keluar ni, duk tunjuk ni, dia keluar pisau pelit. Pisau pelit kita duk jilat tu, keluar. Darah setitik tak keluar. Saat ni paku 2 inci, paku 3 inci, paku pakis semua keluar. Semua keluar. Saya duk tengok kok nak keluar satu, berantunya berasap, berung kata keluar, rokok jatuh 2 batang. Tak ada. Yang tu tak akan keluar sampai kiamat. Macam mana benda tu boleh masuk? Guna hantu setan, sihir, iblis, laknatullah alaih. Tuhan makbul tak? Tuhan makbul. Daripada saat dia minta, saat dia peram hajat dia, semua tu Allah catat dosa 24 jam dalam hidup dia. Dia dikutuk dan dilaknat. Apabila dia minta benda dosa, Tuhan bagi dengan murka, Tuhan bagi dengan kutuk dalam hidup dia. Dia ada minta, ya Allah bagi cerai depa bagus juga. Kadang-kadang siapa minta? Mak mentua minta, ipar minta, kawan minta, geram hati sakit tengok orang duk bahagia. Depa di saat dia minta, saat dia ada peram jahat lagu tu dalam hati, termakbul lagi doa dia, habis dia. Celaka dia selama-lama. Yang kedua Nabi kata selama mana qati'ati rahim, dia tak minta putus rahim, Allah nak bagi kat dia. Allah nak bagi dengan ampun, dengan rahmat, dengan berkat. Dan selagi mana Nabi kata malam yasta'jil, dia tak gopoh. Dia kata ya Allah aku minta banyak kali dekat hang, satu apa pun hang tak bagi nah. Lagu ni hang buat perangai kat aku. Lagu tu dia minta ke Tuhan. Dia mengadu macam tu ke Tuhan. Hang pun satu macamnya perangai nah, hang duk buat kat aku lagu ni, hang tak ada kesian kat aku ke? Bila dia ada sifat macam tu, malam yasta'jil, dia sabar. Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Dan satu hadis yang akhir, Nabi kata apa pada kita? Nabi kata dalam hadis riwayat daripada At-Tirmizi dan Al-Hakim, hadis ini hadis hasan daripada Ibnu Umar. Nabi kata ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Nabi kata doa sangat bermanfaat mimma nazal, dengan apa yang sedang jadi dalam hidup kamu.
La ni duk jadi apa dalam hidup kita? Nabi kata doa. Kerana doa dia sangat bermanfaat, boleh bantu apa yang duk ada la ni. La ni kita duk jalan hidup, susah ke, senang ke, apa ke, kena uji. Nabi kata doa. Kerana doa sangat bermanfaat dengan apa yang Tuhan buat turun la ni. Wa mimma lam yanzil, dan doa sangat bermanfaat terhadap apa yang Tuhan tak uji kamu lagi. Kerana doa lah, mungkin ada satu benda Tuhan tulis di sana no. Kerana kita baca doa, ya Allah jangan uji benda aku tak tahan, Tuhan tak berturun benda tu. Tapi memang di sisi Tuhan ada tulisan tu. Tapi kerana doa lah, apa yang belum diturunkan, tidak diturunkan kerana doa. Maka Nabi kata, fa'alaikum ibadallah bidu'a. Hendaklah kamu sentiasa berdoa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Jadi, tazkirah kita berkaitan dengan Ramadan, bulan berdoa. Jadi kita mesti mau, tak apa. Tak ada, boleh ya Allah saya puasa ni bagi kurus sikit, boleh tak? Boleh. Itu tak ada dosa apa. Ya Allah saya puasa ni bagi kolesterol turun sikit, boleh tak? Tapi hang jangan duk abad korang kan. Kita duk bisik dengan Tuhan lagu tu. Tak ada apa. Boleh. Macam mana korang ke apa korang ke kan? Boleh. Ya Allah ni saya puasa, hang bagilah depa tengok saya okey apa ke sikit. Kan? Minta lah. Kita boleh minta apa kita nak minta. Bukan sama kita punya mau kan. Bagi apa sikit kat saya ya Allah. Kan? Saya pun duk perai kawan tu sikit, bagi dia nampak saya sikit berkat dengan bulan ni ya Allah kan. Kita boleh minta ke Tuhan. Janji benda tu bukan dosa. Benda tu bukan putih rahim, benda tu tak gopoh-gapah. Gopoh-gapah lagu mana? Ya Allah ni kalau boleh hang bagi sebelum habis puasa lah. Kalau hang fikir nak bagi Syawal, tak payah bagi terus kat aku. Lagu tu punya minta. Yang tu jangan. Allah tak akan bagi kat dia terus. Kita minta apa yang kita nak. Boleh? Kita minta. Orang dengar macam kartun kan. Kadang-kadang dia doa tu tenang masjid. Kita duk dengar sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu dia duk minta nak tinggal rokok. Ya Allah, hari ni hari ke-7 saya puasa. Kepala saya duk ingat rokok ni tak tahu lah nak abang. Tapi tolonglah ya Allah. Dia duk rintih tu, kita duk tutup mulut nak tergelak. Tapi dekat dia serius lah tu. Serius. Kalau kita pergi duduk sebelah dia, kita pergi kata amin, dia terkejut. Kita nak mengamin kalau doa dia, takut dia terkejut. Tapi kita pun ya Allah, dia minta betul Dia minta tu betul kan. Kita zaman kita kecil-kecil dulu kan, kata ya Allah, kita dah minta lah zaman umur 10 tahun 9 tahun, ya Allah ni dah 7 Ramadan ni mak tak beli baju raya apa lagi, yang pelembut lah hati dia, sekiranya aku raya tak ada baju, mampulah aku. Kita pernah duk minta, tengok malam raya dah iron semua cantik dah duk. Subhanallah, kira dapat kasut tu tidur 3 hari yang kasut tu peluk. Kita boleh minta apa saja ke Tuhan. Bulan puasa adalah bulan yang sangat diberkati doa. Wallahu ta'ala ikhwan. Kita ambil hadis tu, kita buat satu yang iktibar untuk kita insya-Allah. Besok tazkirah kita besok lepas asar dalam pukul 6. Macam mana? Dan lepas iftar macam kita Ustaz sambunglah dengan hadis. Oh, kuliah tazkirah lagi? Kita sambung dengan hadis macam ni lah. Boleh. Saya kalau doktor tu, saya suka terlupa hadis. Kalau dia ada, dia suka terlupa hadis. InsyaAllah kan. Jadi program kita besok, lepas lohak kita ada masak. Siapa yang sajalah nak tolong-tolong pecah beluh apa ke lebih ke orang kan, nak potong bawang ke apa ke, mailah sajalah. Lepas tu lepas lohak, lepas asar dalam pukul 6 ada tazkirah daripada Dr. Radhi. Lepas tu kita buka puasa. Lepas buka puasa kita tengok mood kita macam mana. Pasal lepas asar dah kena satu jam tu buka puasa. Kalau agak tak melelong, setengah jam lagi. Lepas tu qiyam isyak, qiyam Ramadan. Jadi program kita 3 hari. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.